Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah rompakan besar di Lahad Datu 1985. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Tidak ramai yang memperkatakan ancaman Mundo atau Lanon dari selatan Filipina yang mengancam negeri di bawah Bayu sejak awal tahun 70-an hingga 90-an. Polis Marine menembak mati Raja Laut pada tragedi Oktober 1996 di antara Laut Segama Kinabatangan. Ketua Mundo yang dikendaki tiga negara ini telah melakukan lebih 100 siri rompakan dan membunuh 40 orang di perairan pantai timur Sabah, perairan selatan Filipina, dan perairan Tarakan Indonesia. Dalam kisah kali ini, kami menyelongkar cerita di sebalik serangan 27 orang Mundo bersenjata berpakaian ala pasukan polis hutan PPH dipercayai ahli kumpulan Syarif Zapar terhadap Bandar Lahad Datu dalam tragedi pada 23 September 1985. Sebelum menyerang Bandar Lahad Datu, kumpulan Mundo ini telah melakukan satu kes rompakan dan penculikan ke atas sebuah bot tunda di perairan Tungku. Bot tunda berkenaan kemudian digunakan oleh kumpulan Mundo itu untuk menyerang di Bandar Lahad Datu, di mana mereka menggunakan kapal angkut balak untuk menyembunyikan dua buah bot PAM mereka. Ia kerana pada ketika itu bot PAM yang bersayap telah diharamkan penggunaannya di perairan Sabah. Kumpulan itu kemudiannya menyusup masuk ke pelabuhan Lahad Datu tanpa disedari oleh pihak berkuasa. Kerana rata-rata orang tidak perasan ketika dua buah bot PAM terbabit berganding dengan kapal angkut balak dan berjaya mendarat di jeti awam Bandar Lahad Datu. Seramai 27 lelaki berpakaian warna hijau, sama seperti yang digunakan oleh PPH pada ketika itu, naik ke Bandar Lahad Datu. Kebanyakan daripada mereka berambut panjang dan menjadi kebiasaan anggota PPH yang baru balik beroperasi berambut panjang sedikit dari biasa. Oleh demikian, penduduk setempat tidak mengambil peduli tentang kehadiran mereka yang dianggap sebagai PPH. Kumpulan Mundo itu dipecahkan kepada beberapa kumpulan dalam rancangan menyerang Bandar Lahad Datu. Ada satu kumpulan yang terdiri daripada 4 orang pergi ke sebuah kedai kopi yang terletak lebih kurang 80 meter dari pangkalan polis Marine Lahad Datu. Semasa sampai di kedai berkenaan, salah seorang Mundo memberi amaran dalam bahasa Melayu pelat Filipina kepada pelanggan yang berada di kedai itu, "Kamu jangan ke mana-mana, ada Mundo datang mahu merompak." Kebanyakan pelanggan menganggap arahan itu adalah betul yang dikeluarkan oleh anggota PPH. Namun 3 anggota Marine yang pada ketika itu turut minum di kedai berkenaan menyedari bahawa lelaki itu bukanlah anggota PPH kerana mereka menggunakan senjata M14 dan grenade serta memakai kasut kungfu. Tanpa disedari oleh kumpulan Mundo itu, 3 anggota polis Marine kemudian melarikan diri balik ke pangkalan. Sampai di pangkalan Marine, mereka terus mencapai senjata
Grenade Purpose Machine Gun GPMG yang ada di kubu pangkalan Marine, dan juga bot ronda PGR-8 yang kebetulan baru tamat tugas rondaan. Menyedari 3 anggota berjaya balik ke pangkalan, kumpulan mundur terbabit melepaskan tembakan, tetapi tidak menepati sasaran. Pada saat itu, bermulalah pertempuran di Bandar Lahadatu. Polis Marine turut diserang dari beberapa arah, termasuk dari tempat mula kumpul lanon itu mendarat. Dalam masa yang sama, Bandar Lahadatu mula cemas dengan bunyi tembakan dan bunyi letupan RPG serta bom tangan yang dilancarkan oleh kumpulan mundur terbabit. Kapal PLC-1 yang berada di pangkalan turut ditembak dengan RPG. Begitu juga dengan anggota yang mempertahankan pangkalan Marine ditembak tanpa belas kasihan. Dalam pertempuran itu, 2 anggota polis Marine ditembak dan salah satu seorang ditembak di bahagian perut, menyebabkan perutnya terburai. Namun, pantang menyerah sebelum ajal. Anggota polisi itu masih lagi memberi tentangan terhadap kumpulan mundur. Ketika serangan selama 2,5 jam itu, kumpulan mundur berkenaan dilaporkan merompak sebuah bank dan 6 orang awam mati serta ramai mengalami kecederaan sebelum kumpulan mundur melarikan diri menggunakan 2 bot pam milik mereka. Kejadian serangan ke atas Bandar Lahadatu mengejutkan banyak pihak, yang telah menyebabkan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM menghantar 2 kapal kelas PC, dan pihak Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM pula menghantar sebuah pesawat jenis Koribo dari Labuan ke perairan Lahadatu. Selain itu, kapal ronda Marine PZ-13 KPD Parangan yang berpangkalan di Tawau diarahkan keluar dengan segera dari Tawau menuju ke kawasan perairan Pulau Metaking Sempurna. Beberapa kapal ronda polis Marine yang lain sedang membuat rondaan berampiran agar memintas kumpulan mundur terbabit. Bekas Komander Polis Marine SAC Datuk Abdul Rahim Abdullah merupakan salah seorang pegawai yang terlibat dalam pertempuran dengan kumpulan mundur yang menyerang Bandar Lahadatu. Abdul Rahim berkata, serangan mundur ke atas Bandar Lahadatu pada 23 September 1985 merupakan tragedi yang tidak dapat dilupakan sepanjang berkhidmat dalam Polis Diraja Malaysia PDRM selama 38 tahun. Beliau memulakan kerjayanya dalam PDRM pada 25 Mei 1980 sebagai inspektor polis, dan selepas tamat latihan, beliau telah ditugaskan di cawangan Polis Marine sebagai pegawai pemerintah Polis Marine Zon Lahadatu. Serangan mundur di Lahadatu masih segar dalam ingatan walaupun telah bersara. Abdul Rahim menceritakan tragedi berdarah itu di mana pada 23 September 1985 kira-kira jam 8 pagi, sekumpulan nelayan telah ditahan dan dirompak oleh 27 orang mundur yang diketuai oleh Syarif Zafar di kawasan Laut Mekuau, Tunku Lahadatu. Mundur menggunakan 2 bot pam serta dilengkapi senjata M1, M14, M16, M60, M79 dan pelancar roket. Mereka juga telah menahan sebuah kapal tunda ikan Someng. Kira-kira jam 11 pagi, kumpulan mundur itu telah bergerak menghala ke Lahadatu menggunakan 2 bot pam dan kapal tunda ikan Someng
dengan menawan 4 orang nelayan. Beliau berkata, sebelum meninggalkan Makuau, salah seorang penculik berkenaan telah memaklumkan kepada kumpulan nelayan yang dirompak bahawa mereka akan menyerang bandar Lahadatu dan ingin memusnahkan kapal PX Polis Marine Lahadatu. Pada jam 1 petang hari yang sama, kumpulan nelayan itu kemudiannya telah berjaya balik ke Makuau dengan berdayung dan telah melaporkan kejadian itu kepada anggota PPH di pos Makuau. Disebabkan masalah komunikasi pada ketika itu, berita kejadian itu gagal disampaikan ke pasukan keselamatan yang berada di Lahadatu, katanya. Abdul Rahim berkata, kumpulan nelayan itu hanya berjaya membuat laporan polis kira-kira jam 3 petang hari yang sama di Balai Polis Tengku, bersabit kejadian rompakan, culik serta rancangan mundur untuk menyerang Lahadatu. Hanya lewat 1 jam laporan polis dibuat, beliau berkata 27 orang mundur berpakaian hijau ala tentera atau pasukan polis hutan PPH dengan lengkap bersenjata telah pun mendarat di jeti kau nelayan bersebelahan jeti polis Marine di Jalan Custom Lama di Bandar Lahadatu. Dalam kejadian jam 2 petang itu, kumpulan mundur telah berpecah kepada beberapa kumpulan menuju ke kawasan Standard Chartered Bank berhadapan Hotel Mido. Kumpulan ini akhirnya masuk ke dalam Standard Chartered Bank dan melepaskan tembakan rambang ke arah bangunan dan kenderaan serta melarikan ringgit Malaysia 195,798.47 dari bank berkenaan, katanya. Selepas merompak bank, beliau berkata kumpulan mundur juga merompak pejabat Malaysia Airlines yang terletak berhadapan bank berkenaan dengan melarikan sejumlah ringgit Malaysia 5,225.20 dan penjenayah laut itu juga telah merompak kedai emas Tech One. Selain itu, Abdul Rahim berkata kumpulan mundur terbabit juga cuba menyerang Balai Polis Lahadatu yang terletak di atas bukit berhampiran bank berkenaan. Abdul Rahim berkata, kumpulan mundur itu kemudian bergerak ke arah jeti kau nelayan untuk melepaskan diri sambil melepaskan tembakan. Apabila mereka sampai di kawasan berhampiran pangkal pasukan polis Marine Lahadatu, kumpulan itu telah melepaskan tembakan dan mula menyerang pangkalan polis Marine. Apabila terdengar bunyi tembakan, anggota polis Marine yang bertugas telah membunyikan lonceng gemparan am, katanya. Di awal pertempuran itu, beliau berkata Kopral Baha yang bertugas sebagai Officer of the Day kapal Ronda PX-16 kapal polis diraja KPD Arau telah sempat berhubung dengan 241 IPD Lahadatu menggunakan radio VHF kapal. Pangkalan Marine diserang dari arah bandar meminta bantuan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD. Abdul Rahim berkata, permohonan pihak Polis Marine telah disambut oleh Konstebel Nasir, juru semboyan yang bertugas di IPD Lahadatu. Kumpulan itu juga telah melepaskan 3 kali roket ke arah pangkalan Marine. Salah satunya telah mengenai Open Bridge kapal Ronda PX-16. Konstebel P. Dewan yang pada ketika itu sedang membalas tembakan menggunakan GPMG
telah terkena serpihan letupan roket, menyebabkan dia cedera parah di bahagian dada dan perutnya. Kopral Rebaha dan Konstabel Kalai dengan segera mengangkat P. Devon ke tempat yang lebih terlindung. Kopral Kalai kemudiannya mengambil alih senjata GPMG, sementara Kopral Rebaha menggunakan senjata Sterling bagi menentang musuh, katanya, sambil menambah Konstabel Kalai kemudiannya terkena tembakan di bahagian paha. Beliau berkata kumpulan bersenjata yang terdiri daripada 27 orang itu mula bergerak menghala ke jeti Jabatan Laut Lahadatu, tetapi masih melepaskan tembakan ke arah pangkalan polis Marine. Setelah hampir 45 menit, pertempuran telah berhenti dan kumpulan muda itu berjaya melarikan diri menggunakan 2 bot pam ke arah laut. Ada saksi melihat kumpulan itu mengheret beberapa rakan mereka turun ke bot pam yang dipercayai telah ditembak oleh polis Marine. Sepanjang pertempuran itu, selama 3 anggota polis Marine cedera ditembak, katanya. Abdul Rahim yang ketika itu juga selaku pegawai pemerintah kapal ronda PX-16 KPD Arau telah mengumpulkan beberapa anggota untuk mengejar bot pam yang dinaiki mudu. Saya telah nekat dan mengambil keputusan untuk memburu kumpulan mudu terbabit dengan berbekalkan semangat juang yang tinggi tanpa memikirkan apa yang akan berlaku. Saya dan anak kapal telah bersedia menggempur mudu terbabit demi kedaulatan negara, katanya. Insiden kejar buru berlarutan hingga ke waktu senja. Abdul Rahim telah mengarahkan tembak dilepaskan sekiranya kedudukan musuh dalam jarak tembakan. Kapal ronda PX-16 berjaya mengesan bot pam mundu di kawasan perairan utara Pulau Bohit Dulang. Pada ketika itu, kapal ronda PX-29 KPD Sabahan yang diketuai oleh Inspektor Salim Ibrahim telah tiba dan membantu kapal ronda PX-16 memburu kumpulan mundu itu, katanya. Beliau berkata, semasa tembak menembak antara kumpulan Lanun dan kapal ronda PX-16 serta PX-29, Sarjan Major Haji Murid Mat Haji Muhammad telah terkena tembakan di bahagian lengan. Adegan mengejar bot pam mundu ini berterusan hingga ke Pulau Metaking dan kumpulan muda itu telah mendarat di sana. Namun beliau agak kesal kerana mendapat berita bahawa pihak berkuasa Malaysia telah berjaya mengejar lanun-lanun berkenaan dan berlaku pertempuran di Pulau Maranas yang mengorbankan lebih 53 mangsa yang mendapat bantahan kerajaan Filipina yang menuduh Malaysia menceroboh perairannya. Tambahan sarjan tersebut dalam kesan kejadian rompakan dan serangan lanun tersebut berpanjangan yang melibatkan hubungan diplomatik Malaysia dan Filipina agak tegang disebabkan risikan Malaysia mendapati kejadian berkenaan dilakukan oleh beberapa tentera Filipina dengan dibantu oleh Lanun yang menguasai Laut Sulu tetapi mempunyai pengaruh di dalam pentakbiran kerajaan Filipina. Laporan separa ketenteraan yang dikeluarkan oleh Malacanang serta dikeluarkan di Zamboanga, selatan Filipina, menuduh kerajaan Malaysia menceroboh kedaulatan wilayahnya dengan menyerang Pulau Maranas. Menurut siaran tersebut, Ketua Polis Wilayah Kepulauan Tawi-Tawi, Lieutenant Colonel Gene Tulawi, memaklumkan 4 kapal bersenjata yang dibantu helikopter
telah menyerbu Pulau Maranas milik Filipina yang terletak 160 km di sebelah timur Sabah. Bagaimanapun jurucakap Kementerian Luar Negara Filipina hanya mengatakan Angkatan Bersenjata Filipina masih terus mengadakan penyelidikan dan menganggap ada kekuatan asing yang sengaja menciptakan pertikaian antara Filipina dan Malaysia yang masih berbala tentang kedaulatan Sabah. Sementara itu, kata Sarjan lagi, Panglima Komando Selatan Filipina, Major General Delfin Castro, melaporkan pasukannya berhasil menahan 3 orang yang disyaki melakukan serangan bersenjata ke atas Bandar Lahadato, termasuk seorang wanita. Bagaimanapun, kata Sarjan itu lagi, menurut pegawai terus polis di Raja Malaysia, Datuk Kudus alias, operasi pengejaran Lanun hanya dijalankan sampai sekitar Pulau Mataking yang masih termasuk dalam wilayah perairan Malaysia. Kapal ronda PX-16 dan PX-29 telah membedil seluruh kawasan Pulau Mataking menggunakan meriam Oerlikon 20 mm, GPMG dan Browning. Kira-kira jam 11 malam, barulah bantuan daripada kapal ronda PZ-13, PZ-14 serta PLC-1 yang membawa pasukan bantuan PPH dari Semporna untuk membantu kapal ronda PX-16 dan PX-29. Pihak polis telah bertahan mengepung Pulau Mataking sehingga keesokan harinya. Abdul Rahim berkata, kira-kira jam 6 pagi pada 24 September 1985, pihak polis telah berjaya menemui sebuah bot pam Miss Hariba yang tenggelam berhampiran pulau itu dengan beberapa kesan tembakan. Turut dijumpai mayat penjenayah terapung berhampiran bot pam itu. Selain itu, pihak polis juga berjaya menemui selaras rifle SLR beserta 5 kelopak, 25 kelopak M16, 2 kelopak M1, 119 butir peluru 5.56 mm, 2 butir peluru 7.62 mm, 3 butir peluru 303 in dan 4 butir peluru roket. Beliau berkata, peristiwa serangan ganas di Bandar Lahadato telah menyebabkan 10 orang awam terbunuh ditembak kumpulan mundo, serta 5 anggota polis dan 5 orang awam telah cedera dalam serangan itu. Setelah 33 tahun berlalu, kepewiraan perjuangan dan jasa yang ditabur oleh Abdul Rahim akhirnya mendapat pengiktirapan daripada Kerajaan Malaysia dengan dianugerahkan pingat jasa pahlawan negara atas jasa dan keberaniannya bertempur dengan mundu yang menyerang Bandar Lahadato.